saya nak ajak anda untuk memahami 6 fasa penyakit. Saya rasa ramai dah tahu. Tapi saja saya nak ulang sebab benda ni penting. Okay? Fasa pertama, mindset. Mungkin mindset daripada kecil dia tengok ayah dia makan nasi bertambah-tambah kan. Tak sempat habis nasi dalam pinggan terus tambah. So mindset dia tengok ayah dia buat macam tu, dia pun fikir dia pun nak ikut ayah dia. Contoh. Right. Dan selepas mindset tu dah diulang dan ulang, benda ni jadi tabiat. Itu fasa kedua. Kan? Mindset dan tabiat ini. Okay, dia menjadi dua fasa yang paling utama yang kita harus settlekan. Dan kalau benda tu dibiarkan, kita pun tahu bila dah terlalu banyak makan nasi, badan pun dah makin kan? Ini akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam badan kita. Perubahan metabolik yang menyebabkan insulin makin tak sensitif. Kemudian benda ni akan menimbulkan keradangan kronik, bla 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 bla, itulah yang saya duk ceritakan tu kan. Selepas dah berlaku perubahan ini, dia datanglah sebab perubahan ini akan mencetuskan api yang kecil dan akan marak membakar badan kita dari dalaman. Fasa keempat, maksudnya berlaku pengumpulan toksin. So di sinilah api itu mula memakan sikit demi sikit, badan, organ dan sel-sel kita, merosakkan, menjahanamkan, menyebabkan kemerosotan, sehinggalah datang ke fasa kelima, iaitu timbul simptom. Dan mungkin simptom yang awal dia lebih kepada mereka yang punya masalah apa? Masalah pre-diabetes, maksudnya bunga-bunga kencing manis dulu. Dan bila simptom tu dah timbul, dibiarkan gula tinggi terus macam tu, dia datanglah fasa ke-6, iaitu fasa apa? Komplikasi. Komplikasi ni kita tahulah ya, kebas, mata dah rabun, dia kalau jadi lagi teruk dia akan jadi apa? Potong kaki, dialisis, stroke, jantung, banyak lagi. Okey, right. Berbalik. Kenapa diabetes ini sukar sangat untuk ditangani oleh golongan-golongan orang kata dari sudut perubatan alopati. Alopati ni perubatan moden lah. Okay. Kenapa susah sangat? Sebab mereka fokus kepada fasa 5 dan 6. Walaupun mereka nak cuba pergi kepada fasa 1, 2, 3, 4 itu, tapi tak kesampaian. Sebab saya doktor, saya faham, saya tahu. Saya tak sempat. Bukan orang tak nak. Mungkin ada jugalah. Maksudnya mungkin doktor yang mungkin tak sampai pengetahuan dia ke tahap yang tertentu. Tetapi secara amnya, mereka tak ada masa untuk nak cerita betul-betul kepada pesakit, nak bagi mereka faham. Itu satu. Tetapi yang lebih penting ialah untuk follow up. Sebab saya tahu apabila pesakit kencing manis ni, dia dah mula ada kencing manis dan doktor pun suruh tukar gaya hidup sihat dan sebagainya. Okay. Apa yang akan berlaku pada mereka? Mereka akan sentiasa ada pertanyaan. Nak tanya ini, nak tanya itu. So nak tanya siapa? Kadang-kadang follow up dengan doktor 3 bulan. Allahu Akbar. 3 bulan. Dan bila dah 3 bulan tu, faham-fahamlah. Kan? Dia jadi daripada nak bertanya, terus segan nak bertanya. Daripada segan nak bertanya, terus malas nak tanya. Last sekali, tak payah tanya. Kata lebih kurang tu lah. Kan? So, bila jadi macam ni, 3 bulan pergi klinik, samalah. Macam saya katakan, saya lebih kurang boleh spend 2, 3 ataupun 5 minit max untuk berjumpa dengan pesakit. Apa nak cerita dalam 2-3 minit? Saya berborak dengan anda ni pun dah lebih daripada 2-3 minit kan? Itu belum masuk point lagi. So, sebab itu, kencing manis ini, dia kalau kita nak settlekan, dia memerlukan beberapa proses. Proses yang pertama ialah supaya mereka faham betul-betul apa yang menyebabkan kencing manis itu. Daripada pemahaman itu barulah mereka boleh merancang apa yang mereka harus lakukan. Daripada perancangan itu barulah mereka boleh buat tindakan. Dan tindakan ini tak cukup begitu saja, tak cukup sehari, 2, tetapi harus istiqomah. Sebab nak undurkan diabetes bukan mengambil masa sehari, bukan sebotol, 2 botol Vitex tu. Dia mengambil masa paling kurang lah. Kali ini pun kalau mereka yang ada rezeki, iaitu pada peringkat seandainya pankreasnya masih belum terjejas, peringkat yang mana kencing manisnya baru pada peringkat awal, mereka dapat undurkan, tapi mengambil masa.
Rasanya kira 6 bulan, setahun dan mungkin lebih daripada setahun. So siapa yang nak pantau? Siapa yang mereka dapat berhadapan? Siapa yang group support? Sebab kita biasa tengok dalam TV kadang-kadang, dalam filem kadang-kadang. Kan, kalau penyakit-penyakit lain, mereka boleh join satu group support yang mereka akan berkumpul mungkin 2-3 hari ataupun seminggu sekali, dan mereka boleh bincangkan apa masalah yang mereka hadapi, dan ahli-ahli grup tadi boleh bagi sokongan moral, boleh bagi motivasi, boleh kongsi pengalaman, dan daripada sinilah menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan untuk mengundurkan penyakit diabetes mereka. Okey, right. Sebab itu, kami fikir untuk nak menjadi juara dalam memperjuangkan niche kita yang saya rasa sangat-sangat orang kata murni objektifnya, iaitu seboleh-bolehnya tujuan kita ialah untuk menurunkan statistik pesakit kencing manis di zaman datang yang tak ada nampak lagi setakat ini dia turun. Okay, makin hari ubat makin canggih, tapi peningkatan statistik kencing manis semakin tinggi. So perjuangan ini memerlukan pemahaman. Sebab itu SKV menawarkan satu kaedah yang mana kita boleh collaborate dengan satu tim yang lain, iaitu kawalkencingmanis.com. Okay, right. Bagi saya, peranan tim Kawal Kencing Manis ini sangat dah 3 sangat tu kan, tambah lagi 1, sangat penting. Sangat penting kenapa? Right. So kalau anda ingat balik, siapa yang ingat tadi fasa penyakit tadi? Okay. Fasa yang pertama mindset, fasa kedua tabiat, kan? Right. Nak ubah mindset, nak ubah tabiat pada peringkat buluh yang jadi buluh tebal macam ni, bukan lagi rebung. Ingat senang. Oh, susah sangat. Susah sangat. Dan inilah apa yang KKM ataupun kawalkencingmanis.com tersebut nak beri ilmu, input, ajar, sokong, jawab soalan, motivate supaya mindset dan tabiat itu boleh berubah. Itu untuk menyelesaikan fasa 1 dan fasa 2. Manakala sambil-sambil itu kita tahu selalunya orang yang kencing manis ni dah sampai fasa ke-6, dah sampai komplikasi kan. So fasa ketiga ni iaitu apa yang berlaku dalam badan mereka, iaitu perubahan metabolik yang menyebabkan keradangan kronik tadi, dan pengumpulan toksin, iaitu pengumpulan radikal-radikal bebas yang akan menyebabkan kemerosotan sel, menyebabkan komplikasi, iaitu fasa ke-5 ke-6 tu. Macam mana nak atasi? So di sinilah peranannya yang sering saya katakan bukan boleh datang macam tu saja. Kita nak makan ubat, jarang ada ubat yang boleh lawan orang kata radikal bebas, jarang ada ubat yang boleh lawan stres oksidasi, jarang ada ubat yang boleh lawan keradangan kronik. Tetapi Allah dah turunkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk phytonutrisi, maksudnya zat-zat daripada alam tumbuhan yang memang bersifat anti radang, antioksidan. So, fasa ketiga dan fasa keempat ialah untuk menyelesaikan apa? Keradangan kronik, iaitu perubahan metabolisme dan juga pengumpulan toksin tadi. Dan kalau kita combinekan, kita kombinasikan semua fasa tadi, fasa 1, 2 diselesaikan dengan perubahan mindset yang dibantu oleh tim kawalkencingmanis.com. Fasa ketiga dan keempat dibantu dengan pengambil suplemen. InsyaAllah dalam kes dalam SKV ni kita ada suplemen yang kita tahu berkesan, iaitu Vitex dan juga Zero. Dan fasa kelima dan keenam itu mereka boleh teruskan dengan ubat hospital dan apa yang mereka sedang amalkan, kan? So maksudnya di sini kita dah cover fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa 5, fasa 6. InsyaAllah apabila fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 itu semakin improve, semakin memberikan kesannya,
sedikit demi sedikit fasa 6 dan fasa 5 tu akan berkurangan. Dan apa yang kita harapkan satu hari nanti bukan saja berkurangan, dia akan hilang terus. Inilah tujuan kita. Sebab itu saya nampak peranan KKM ataupun kawalkencingmanis.com ini sangat-sangat penting. Bukan apa? Satu, macam saya katakan, untuk menyelesaikan persoalan yang saya dah ceritakan awal tadi. Pernah tak anda dengar? Kan? Dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nombor dua, tak ada lagi orang yang kata, oh, makan Vitac tak berkesan lah, makan Vitac dia jadi rosak buah pinggang lah. Pening saya dengar kan. Okay? Dan yang paling penting yang kita inginkan, apa yang kita usahakan ini membuahkan hasil yang seandainya kita dapat bantu seorang itu sama ada memperbaiki tahap kualiti kehidupan mereka, ataupun mungkin ada yang mempunyai rezeki yang diberi Allah dapat diundurkan penyakit kencing manisnya. Perasaan dalam kita tu memang saya rasa sukar untuk digambarkan. So itulah apa yang pentingnya sangat-sangat, apa yang saya nak katakan, fasa 1 dan 2 ini dibantu oleh tim kawalkencingmanis.com. Sebab mereka lah yang akan memberi kelas 14 hari ni. 14 hari, bayangkan. Kan? Kalau nak okay? Mereka lah yang akan beri kelas 14 hari. Boleh bayang tak? Anda duduk depan klinik, doktor cakap, okey, saya akan berjumpa dengan anda ataupun saya akan spend time dengan anda selama 14 hari. Hui, saya tak boleh bayangkan. Dan tak ada pun klinik yang akan buat macam tu. Hospital pun tak ada. Saya tahu hospital memang orang tak ada masa. Apa yang orang akan buat kalau tahap nak jaga makan, mereka akan refer dietitian. Itu saja. Dan benda tu kadang-kadang nak follow up balik, nak tanya balik doktor tu tak ada peluang. Sehinggalah 3 bulan lagi datang. Dan elok kita nak tanya je, doktor tu pun duk tengok kad dia yang tebal. Kad dia yang tebal tu memang tak sempat lah nak cakap. So di sini 14 hari ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk memberi pemahaman. Dan seandainya mereka ikut, ini bergantung juga. Kita dah cerita ini, itu. Ada juga yang tak ikut, itu susahlah nak tolong kan. Tapi kalau mereka ikut, daripada testimoni yang kita dapat bagi mereka yang dah menyertai tim, dah menyertai pengalaman bersama tim KKM ni, alhamdulillah, semuanya menunjukkan penurunan tahap kencing manis mereka pada tahap yang sangat-sangat positif, sehingga saya pernah dengar ada doktor daripada klinik dan hospital yang memberi pujian terhadap apa yang telah mereka lakukan dan bersama dengan tim kawalkencingmanis.com itu. Sebab doktor tak sanggup nak buat macam tu. So inilah inisiatif yang diambil oleh SKV untuk berkolaborate, bergabung dengan tim KKM supaya dapat memberi value. Ini value yang sangat-sangat, orang kata sangat-sangat tinggi ni. Anda mungkin ada di kalangan anda yang ada kencing manis, ada di kalangan anda yang tak ada kencing manis. Kalau anda tahulah siapa yang baru first time didiagnose sebagai kencing manis, perasaan mereka berubah. Terutamanya apabila mereka tahu kencing manis ni adalah satu penyakit yang progresif. Itulah yang dimainkan ataupun yang dimomokkan kepada minda mereka. Makin lama makin teruk. Lama-lama potong kaki. Lama-lama apa? Dialisis. Sakit jantung. Memang betul kalau mereka tak jaga. Memang betul kalau mereka tak ikut, tak ubah mindset, tak ubah tabiat mereka. Itulah yang akan berlaku. Sebab macam saya katakan, ubat dan insulin itu cuma menyelesaikan fasa kelima. Yang hujung tu 1, 2, 3, 4 tu tak selesai lagi. Macam manalah nak baik, kan? So dengan kombinasi menyelesaikan fasa 1 dan 2 oleh KKM, kawalkencingmanis.com, 3 dan 4 oleh suplemen, 5 dan 6 oleh ubat dan insulin. Dan seandainya ada yang juga setengah-setengahnya memilih tak nak makan ubat, itu pun ada juga, kan? Tapi kalau mereka boleh buat itu, insya-Allah peluangnya besar untuk mereka boleh kembalikan kualiti hidup mereka, kembalikan orang kata kesihatan mereka. So inilah yang kita nak buat.